Salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة أما بعد. Terima kasih kepada Ustaz Reza, sahabat saya selaku orang kata apa pemula pada hari ini. Yang mulia Tengku dan suami Tuan Syahril, tuan rumah juga, dan ibunda dan Datin Lisa pun ada, Kak Alia pun ada, Datin Alia. Dia tak bagi panggil dia Datin kan? Tapi tak apalah, kita dalam mesyuarat majlis formal ni kita panggil lah kan. Baik. Saya sebenarnya turun dakwah ni betul-betul aktif lah pada tahun 2006 balik daripada Jordan. Tapi masa tu banyak fokus kepada fiqh muamalat, belum lagi masuk bidang hadis. Kemudian join UPSI suruh tukar bidang, masuk bidang hadis. Masa tu macam terasa banyaknya benda yang selama ni kita tak tahu. Hadis ni palsu, hadis ni tak sahih dan sebagainya. Bila buat master di UIA, balik jadi pensyarah di UPSI, sambung buat PhD, turun balik ke Malaysia, buat PhD di Jordan, balik ke Malaysia 2000. Sekejap, saya nombor ni lemah sikit. Tak apa nak ingat. 2015. Betul eh? Dia pun ingat. 2015 saya balik, saya mula bercakap pasal hadis. Cakap tentang kepentingan semak hadis dan sebagainya. Maka bermulalah satu episod dalam kehidupan yang saya tak pernah jangka. Iaitu bila saya cakap, ramai orang kecam. Ramai orang tak puas hati. Sedangkan apa yang kita cakap tu sebenarnya kita hanya menukil pandangan. Bila kita nak kata hadis ni palsu, saya bawa pandangan Imam Bukhari, saya bawa pandangan Imam Muslim, saya bawa pandangan Abu Hatim Ar-Razi. Ini semua ulama-ulama yang meninggal dunia pada kurun ketiga hijrah. Tahun 200 lebih dulu hijrah ni. Sampai satu ketika, sampai satu surat dilarang menjemput Dr. Rozaimi untuk berceramah di seluruh negeri Selangor. Saya terduduk. Masa tu saya duduk Selangor, walaupun kerja di Tanjung Malim, saya berulang hari sebab isteri kerja di Kuala Lumpur. Saya terduduk, saya kata, aku nak buat apa lepas ni ya? Sebab duduk di Selangor kan, nak buat apa Tak apa, Perak masih ada, sebab orang Perak. Saya pun berceramah di Masjid UPSI, saya berceramah di kawasan-kawasan sekitar di Perak, di Ipoh dan sebagainya. Tak lama lepas tu keluar pula surat, dilarang menjemput Dr. Rozaimi berceramah. Saya dapat surat tu. Surat tu kata walaupun apa yang disebutkan oleh Dr. Rozaimi mempunyai asas di dalam tradisi sarjana Islam, tetapi ia menimbulkan kegusaran di kalangan masyarakat. Saya pun kena warning dengan UPSI, dia kata you kena patuh. Saya duduk dekat rumah, saya sorang-sorang, saya fikir. Saya kata, saya nak buat apa lepas ni? Selangor tak boleh. Perak tak boleh. Jadi saya benung sorang-sorang, saya kata, saya kena menulis. Jadi saya pun mula menulis. Dan Alhamdulillah buku-buku yang saya tulis, ramai juga orang beli. Sampai buku yang saya tak tulis pun orang ingat saya tulis. Tu buku Reza yang buku solat tu pun, sebab saya yang promosi, orang tanya saya juga, mana nak beli buku Francis? Saya kata, saya tak tulis buku tu. Okey, baik.
Tapi saya mengambil satu semangat. Allah Subhanahu wa taala kata, la tahinu wa la tahzanu wa antumul a'laun in kuntum mu'minin. Kamu jangan rasa hina. Kamu jangan bersedih. Kamu berada di tempat yang tertinggi dengan syarat kamu beriman. Allah pujuk Nabi sallallahu alaihi wasallam dan orang mukmin ketika mana mereka kalah dan tewas dalam peperangan Uhud. Nabi sallallahu alaihi wasallam luka, cedera kan, 2 biji hilaq, besi yang tutup kepala Nabi itu masuk dalam pipi Nabi sehingga Abu Ubaidah tarik sehingga gugur gigi dia 2 biji kan. Jadi saya pun ambil ayat ni, saya kata Allah kata jangan sedih, Allah kata jangan rasa hina, tapi dengan syarat jika kamu beriman. Saya pun cek, saya kata dengan kawan-kawan, saya kata selama saya bercakap ceramah ni saya ada maki orang tak? Saya ada cakap benda tak betul tak? Tolong bagi tahu, sebab ni nak muhasabah diri. Kalau ada benda tak betul, mungkin orang tak suka dengan kita sebab kita cakap benda tak betul. Mungkin juga kerana mungkin kita maki orang, kita mencarut dalam kuliah. Kawan-kawan kata tak ada. Saya tanya isteri saya, ada tak? Dia kata tak ada. Okey. Maka saya ambil ayat ni sebagai satu ayat pujuk daripada Tuhan. Dan saya dengar satu ceramah daripada Tok Guru saya dulu. Saya ambil sebagai satu semangat, iaitu Isra' dan Mi'raj. Ini buku baru keluar, ni saya nak promote sikit lah. Isra' dan Mi'raj, Allah Subhanahu wa taala turunkan satu mukjizat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang mana Nabi itu dipindahkan daripada Mekah pergi ke Baitul Maqdis, naik ke langit, turun. Dia ada sebab kenapa Nabi singgah ke Baitul Maqdis. Ada sebab. Sebenarnya daripada Mekah pun boleh naik ke langit terus. Sebab bumi ni kan di mana-mana pun kita boleh naik ke langit. Bukan kita lah, Nabi itulah. Kita tak boleh naik ke langit lah kan, kita tak sampai. Tapi Nabi boleh naik ke langit di mana saja yang Tuhan nak. Tapi kenapa Tuhan jadikan Nabi singgah sekejap dekat Baitul Maqdis? Itu satu persoalan yang kita kena tanya. Agak kenapa? Satu. Lagi? Nak bagi tahu Baitul Maqdis mulia, betul? Lagi? Tak perasan? Kena beli buku saya, cik. Tak apa, nanti saya bagi free, tak ada masalah. Ada. Satu ada kan? Yang buku-buku yang Adi bagi seorang. Nanti saya bagi seorang satu. Ha? Kena pergi. Okey. Pergi Aqsa, insya-Allah. Okey. Saya nak bagi tahu ketika mana dalam peristiwa tu Allah takdirkan Nabi pergi ke Baitul Maqdis dulu sebelum naik ke langit. Sebab kalau Nabi naik ke langit terus, siapa yang pernah sampai langit di kalangan manusia? Di zaman tu, yang hidup di zaman Nabi, masa dekat bukat bumi tu, tak ada siapa. So siapa nak verify betul ke tak cerita Nabi pergi naik langit ni? Sewaktu Nabi SAW turun, lepas daripada peristiwa Isra' kan Nabi turun. Nabi menung. Macam mana pun nak cerita kepada orang-orang yang ada di zaman ni, yang duduk di Mekah ni, yang aku telah sampai ke Baitul Maqdis ambil fardu salat. Kan Abu Jahal kata, "Ma bika ya Muhammad?" Apa jadi pada kamu Muhammad? Nabi Muhammad cerita kat dia, "Semalam saya pergi sini." Abu Jahal kata, Kejap. Kalau aku panggil orang ramai, kau nak cerita tak benda ni?" Ya. Nabi pun cerita. Bila Nabi cerita, apa berlaku? Orang kata dia gila. Orang kata dia menipu. Ada yang ambil tanah ni, letak atas kepala. Oh, lucu cerita Muhammad ni. Lucu. Jangan buat lawak lah Muhammad. Apa dia orang buat akhirnya? Ada seorang verify. Kalau betul wahai Muhammad, engkau sampai ke Baitul Maqdis, tolong cerita, Baitul Maqdis ada berapa tiang? Tolong cerita, Baitul Maqdis ni macam mana binaan dia? Sebab ada yang dah sampai. Kalau naik langit terus, tak ada bukti, macam mana orang nak sahkan memang Nabi, ialah macam mana orang nak sah betul ke tak cerita tu? Jadi, itu sampingan lah. Saya nak cerita, Allah Subhanahu Wa Taala bila bagi satu mukjizat kat Nabi yang bernama Isra' dan Mi'raj, Allah Taala turunkan ayat yang pertama dalam suratul Isra'. Allah Taala kata apa? Subhanalladzi asra bi'abdihi
lailan minal masjidil haram ila al masjidil aqsa alladhi barakna hawlah linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Siapa yang belajar Quran, basic macam mana pun, macam saya bukan bidang tafsir. Kan, macam Ustaz Rizal dia bidang syariah, saya bidang hadis. Ustaz-ustaz ni dia bidang-bidang dia. Ada bidang muamalat dan sebagainya. So saya bukan bidang tafsir, tapi ada asas. Apa dia? Ayat Quran ni dia synchronize. Ustaz kata ayat Quran, kalam Nabi pun synchronize. Ada dia kita panggil apa? Seimbang di antara awal dan hujung. Dia macam ucapan manusia ni, dia kalau orang tu bijak, kita akan nampak ucapan dia tu ada, kita panggil dia tak lompong, dia tak lompat ke sini, dia tak lompat ke sana, dia ada kesinambungan, kita kata. Kat orang Arab dia panggil apa? Munasabah baina kalimat, munasabah bainal ayat, munasabah baina suar. Susunan surah tu pun dalam Quran ulama bincang. Kenapa surah ni lepas surah ni? Kenapa ayat ni lepas ayat ni? Kenapa perkataan ni lepas perkataan ni? Kita analyse balik. Bila Allah Ta'ala kata apa? Subhanallazi asra bi'abdihi. Maha suci Tuhan yang memperjalankan hambanya daripada Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa yang kami berkati sekelilingnya. Linuriyahu min ayatina. Supaya kami dapat tunjukkan kepadanya tanda-tanda kebesaran kami. Allah Ta'ala mulakan ayat ni dengan Subhanallazi, Maha suci Tuhan. Maksudnya apa? Allah berkuasa. Kemudian Allah Ta'ala kata asra bi'abdih, memperjalankan hambanya. Allah Ta'ala tak sebut memperjalankan Rasulnya. Allah Ta'ala tak sebutlah ayat ni memperjalankan Nabinya. Kerana bimbang, ada manusia bila tengok peristiwa yang besar, manusia yang terlalu percaya kat Nabi, dia ingat Isra' dan Mi'raj ni kuasa Nabi. Ada manusia yang sayang kat Nabi dia lebih, angkat Nabi dia jadi anak Tuhan. Sedangkan Nabi itu bukan berkuasa memperjalankan diri dia. Yang memperjalankan Allah. Sembah Allah. Sucikan Allah. Besarkan Allah. Hormat Nabi. Bukan meletakkan Nabi di martabat ketuhanan. Itu salah. Kemudian Allah Ta'ala kata apa? Bila ayat ni pertama disebut tentang kebesaran Allah, tentang kuasa Allah, Nabi Muhammad tu hamba Allah, tauhidkan Allah, sepatutnya ayat tu ditutup dengan, mestilah ayat tu tutup dengan cerita kebesaran Allah, kekuasaan Allah, kekuatan Allah, keagungan Allah. Tapi Allah Ta'ala tutup ayat ni dengan innahu huwas sami'ul basir. Sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha melihat. Saya mula-mula baca ayat ni saya kata macam, kenapa Maha mendengar dan Maha melihat? Kalau Allah Maha berkuasa lagi Maha bijaksana, kita kata senang, kita senang faham. Sebab ayat ni memang cerita tentang kuasa Allah. Tapi bila kata Allah Maha mendengar lagi Maha melihat, saya terfikir. Kerana kita tahu Allah apabila menyusun Al-Quran, bila Allah Ta'ala turunkan Quran dengan setiap perkataan dalam Quran dia tidak ada hasyu, dia tidak ada perkataan yang sia-sia. Setiap perkataan yang disebut, setiap perkataan yang diletakkan di dalam Al-Quran itu mempunyai hikmah yang sangat besar. Agak-agak apa dia? Kenapa Allah Ta'ala kata dia dengar dan dia lihat? Kita kena reverse balik kepada apa yang berlaku sebelum daripada Isra' dan Mi'raj. Apa yang berlaku? Ada 4 perkara besar. Pertama, Khadijah wafat. Kedua, Abu Talib wafat. Ketiga, Nabi ditolak di Taif dengan balingan batu. Nabi ke Taif kan? Lepas tu Nabi kena halau, Nabi kena balingan batu. Yang keempat, Nabi dan orang-orang Islam dipulaukan. Nak beli barang orang tak mau jual. Nak jual barang orang tak mau beli. 4 peristiwa ni menjadikan Nabi SAW tu duka cita. Damul huzun kan, tahun duka cita. Allah Ta'ala berikan Nabi SAW Isra' dan Mi'raj selepas daripada peristiwa besar ini.
Tapi sebenarnya 13 tahun yang berlalu dekat Mekah tu tahun penuh dengan cabaran. Kalau kita kaji sirah pun kita akan tengok setiap tahun akan ada cabaran, akan ada cabaran. Bila Allah Ta'ala kata innahu huwas samiul basir, sesungguhnya Allah Ta'ala itu maha mendengar dan maha melihat. Saya dapat satu hikmah. Allah nak bagi isyarat bukan hanya kepada Nabi, tetapi juga kepada orang yang membaca Al-Quran. Apa dia? Nabi melalui suasana yang sukar. Nabi melalui cabaran yang hebat. Yang kita hari ini pun ada cabaran tu mungkin, tapi tak sehebat Nabi punya cabaran. Kita mungkin ada, Allah Ta'ala bagi kat kita ujian dan musibah. Ada. Tapi Allah Ta'ala nak bagi isyarat pada Nabi. Apa dia? Mungkin ini hikmahnya. Allah Ta'ala nak kata pada Nabi, wahai Muhammad, kau pergi ke Taif, orang halau kau. Wahai Muhammad, orang Mekah, 13 tahun kau kat Mekah, tak pernah maki orang pun. Orang tak mau ikut. Orang nak bunuh kau. Wahai Muhammad, ketika setiap pintu, kebanyakan pintu, rumah-rumah yang berada di Mekah itu tertutup untukmu, pintu langit sentiasa terbuka untuk mendengar rintihanmu. Pintu langit sentiasa terbuka untuk menerima kamu, selagi mana kamu melaksanakan kehendak Allah Azza wa Jalla. Jadi sebab itu, bila baca ayat ni, saya jadi tambah semangat. Saya kata, kita tak boleh patah balik. Tak boleh patah balik. Kerana saya dah mulakan benda ni, saya kena jalan terus. Tapi rupanya hikmah dia banyak. Hikmah dia banyak. Tak boleh ceramah kat masjid, datang ceramah kat rumah. Lagi ada jamuan. Saya nampak tadi tu. Kan? Allah Subhanahu Wa Ta'ala memberikan laluan dan ruang yang kadang-kadang kita tak sangka, dan kita syukur kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Itu sebagai mukadimah lah. Bukan nak cerita pasal itu hari ni. Baik. Mukadimah je tu kan. Imam Muslim rahimahullah meriwayatkan sebuah hadis daripada Abu Dhar. Abu Dhar meriwayatkan daripada Nabi SAW. Nabi meriwayatkan daripada Allah Azza wa Jal. Maksudnya hadis ni hadis Qudsi. Dalam hadis ni, Allah Subhanahu Wa Ta'ala diseru orang-orang yang beriman. Bukan kata orang beriman, diseru hamba Allah. Kata Allah, qala Allah Azza wa Jal, ya ibadi, inni haramtu zulma ala nafsi wa ja'altuhu bainakum muharraman fala tadhalamu. Hadis ni panjang, saya baca sikit, saya urai. Wahai hamba-hambaku. Tuhan panggil. Ni seruan Tuhan ni. Wahai hamba-hambaku, inni haramtu zulma ala nafsi. Sesungguhnya aku mengharamkan kezaliman ke atas diriku. Wa ja'altuhu bainakum muharrama. Dan aku menjadikan kezaliman itu sesama kamu haram. Kamu haram menzalimi orang. Kamu haram menzalimi diri kamu. Fala tazalamu. Janganlah kamu saling zalim menzalimi. Allah seru kita, jangan buat zalim. Zalim ni apa? Tidak meletakkan di tempat yang sepatutnya. Ya. Tidak meletakkan satu benda di tempat yang sesuai dan layak baginya. So kalau orang ambil selipar letak atas kepala, zalimlah dia. Kan? Beli baju nak adil sangat, semua tahun ni papa beli baju Melayu semua. Anak-anak perempuan pun baju Melayu. Adil dan saksama. Itu bukan adil dan saksama. Itu zalim. Sebab takkan anak perempuan pun nak pakai baju Melayu kan? Okey. Itu definisi yang pertama. Definisi yang kedua bagi zalim, at-tasarruf fi mulkil ghair bighairi idnih wa bighairi haqqih. Kita bertindak pada perkara yang bukan milik kita tanpa izin pemiliknya dan tanpa hak. Itu pun zalim juga. Definisi zalim yang kedua. Definisi zalim yang ketiga, mujawazatul had.
melampaui batas. Itu juga zalim menurut sebahagian ulama. Okey. Tapi sebenarnya definisi yang terbaik, yang paling masyhurnya yang tadilah, yang awal tadilah. Meletakkan sesuatu bukan di tempat dia. Sebab kalau setakat bertindak pada benda yang bukan milik kita tanpa izin dia, kadang-kadang ada juga hakim duk buat. Hakim mahkamah kan, dia rampas barang orang kerana undang-undang suruh. Itu tak zalim, walaupun tak dapat izin daripada tuan milik dia. Okey, tapi tak apa. Zalim ni ada dua. Satu zalim pada diri dan satu zalim pada orang. Betul? Bila kita kadang-kadang bila sebut zalim ni nampaknya zalim pada orang. Tapi kadang-kadang kita lupa zalim pada diri sendiri. Dan zalim yang paling besar apa dia? Syirik lah. Inna syirka la zulmun azim. Jadi bila kita sebut tentang zalim ni, Allah Ta'ala kata zalim ni dalam apa bentuk sekalipun, ia adalah perbuatan yang haram. Perbuatan yang dilarang. Allah mengharamkan zalim tu pada zatnya. Cuma ulama' bahas panjang. Bolehkah Allah Ta'ala berlaku zalim? Yang ni bagi saya lah, kalau kita nak bahas panjang pun, dia lebih kepada la thamrata lahu. Maksudnya tidak ada faedah di sebaliknya kerana Allah Ta'ala sebut dah dia tak zalim. Cuma boleh ke tak boleh? Tengok definisi lah. Kita nak pegang definisi mana? Kalau pegang definisi awal tadi, meletakkan sesuatu bukan di tempatnya zalim, maka Allah sekali-kali tak zalim lah. Kerana apa yang Allah Ta'ala tentukan, itu selayaknya. Kalau definisi yang kedua, contohnya macam kita kata bertindak pada sesuatu bukan miliknya. Allah Ta'ala pemilik semua benda. Maka mustahil lah zalim pada Allah Ta'ala tu. Tapi ini ada perbahasan yang panjang. Saya tak mahu huraian ni kerana dia lebih kepada perbahasan falsafah yang, atau bukanlah falsafah, perbahasan akal yang tidak ada faedah di sebaliknya, melainkan hanya perbahasan ilmu saja. Jadi tidak ada, la yang tabiq alaihil amal, kata orang Arab. Tidak terhasil pada perbincangan tu apa amalan yang kita nak buat. Kita yakin dan percaya Allah Ta'ala tak zalim. Itu pertama yang kita kena pegang. Kemudian Allah Ta'ala kata, ya ibadi, kullukum dhal illa man hadaituh fastahduni. Wahai anak Adam, wahai hamba-hambaku, setiap daripada kamu ini berada dalam keadaan yang sesat, kecuali orang yang aku berikan hidayah. Minta hidayah daripada aku akan beri hidayah pada kamu. Kan sebelum ni ada orang tanya soalan dalam kuliah Zoom, semalam ke kemarin? Semalam pun tak silap. Dia kata, Ustaz, macam mana ada satu hadis Allah Ta'ala kata, Nabi kata kalau Allah Ta'ala cipta seseorang tu untuk syurga, Allah Ta'ala akan mudahkan amalan untuk dia ke syurga. Kalau Allah Ta'ala cipta satu manusia untuk neraka, Allah Ta'ala akan mudahkan amalan dia untuk pergi neraka. Selesa kan? So dia tanya lah macam tu, macam tak payah beramal lah. Sebab saya dah ditentukan awal-awal. Dan hadis tu adalah hadis yang sahih. Itu tak apalah juga. Ada satu hadis riwayat Muslim daripada Ibnu Mas'ud. Lagi dahsyat. Nabi kata apa? Inna ahadakum la ya'malu bi'amali ahli al-jannah hatta ma yakunu bainahu wa bainal jannah illa dhira' fayasbiqu alayhi al-kitab fay'amalu bi'amali ahli an-nar fayadkhuluha. Wa inna ahadakum la ya'malu bi'amali ahli an-nar hatta ma yakunu bainahu wa bainan nar illa dhira' fayasbiqu alayhi al-kitab fay'amalu bi'amali ahli jannah fayadkhuluha. Atau kama qala, hadis Muslim. Nabi kata, ada salah seorang daripada kamu beramal dengan amalan ahli syurga. Beramal dengan amalan ahli syurga sehingga jarak dia nak masuk syurga tu hanya satu hasta je. Dekat sangat dah nak masuk syurga ni. Fayasbiqu alaihi alkitab, tapi catatan Tuhan mendahuluinya. Lalu dia beramal dengan amalan ahli neraka, dia masuk neraka. Dan ada satu orang lagi Nabi kata, beramal dengan amalan ahli neraka sehingga jarak dia nak masuk neraka tu hanya satu hasta saja. Tapi catatan Tuhan mendahuluinya. Dia beramal dengan amalan ahli syurga dan dia masuk dalam syurga. Kita bila dengar hadis ni, kita lama-lama jadi macam, menakutkan ni. Confuse kita. Semua dah ditentukan ke? Jadi kalau macam tu buat apa kita beramal?
Dah buat apa Allah Ta'ala kata, minta hidayah daripada aku akan bagi hidayah? Kita kata, dalam dunia ni, ada benda yang Allah Ta'ala bagi kita pilih, ada benda yang Allah Ta'ala tak bagi kita pilih. Betul? Ada benda kita boleh pilih, ada benda tak boleh pilih. Apa benda tak boleh pilih? Muka mana boleh pilih? Warna kulit mana boleh pilih? Mak bapak tak boleh pilih. Kan, kalau orang boleh pilih mak bapak dia, isi borang dulu. Saya ingat dunia ni hancur jugalah. Semua pilih mak bapak yang seperti Melaka lah. Yang garang macam saya ni tak boleh lah. Kan? Tak ada anak lah saya, contohnya kan. Ada benda yang boleh pilih. Apa yang boleh pilih? Pergi Spain boleh pilih. Makan apa boleh pilih. Nak pakai baju apa boleh pilih. Kan kita masuk dalam bilik tadi, sebelum datang sini kita pilih nak pakai baju apa. Menung juga nak pilih baju apa nak pakai. Amalan boleh pilih. Datang sini tadi dengan pilihan atau paksaan? Pilihan. Tak ada siapa paksa kita datang sini. Saya datang pun dengan pilihan. Hadirin mukminin dan mukminat datang juga dengan pilihan. Ada siapa paksa? Awak kena pergi. Kalau tak, saya tembak. Tak ada. Jadi macam mana kita nak faham hadis tu? Kita nak faham hadis tu adalah dari sudut hadis tu bukan bercerita tentang sesuatu yang kita boleh pilih ataupun tidak. Hadis tu bercerita tentang ilmu Allah, tentang pilihan yang kita akan buat. Allah tahu apa yang kita akan pilih, walaupun dia bagi kita pilih. Saya pensyarah universiti, mengajar kat universiti daripada tahun 2015. Saya boleh kenal student ni top scorer ke bukan sepanjang semester. Saya boleh tahu dengan dia punya assignment, dengan cara dia jawab exam, dengan cara dia tanya soalan. Saya boleh tahu budak ni best student. Bukan saya ni maha tahu, tapi dengan pengalaman yang sedikit, manusia yang lemah pun boleh jangka. Katalah seorang student tu daripada minggu pertama sampai minggu ke-7 tak masuk kelas. Saya ambil attendance, tak masuk. Bila masuk exam, nama dia kena bar. Ada tak siapa-siapa paksa dia untuk tak hadir kelas? Pilihan dia kan untuk tak hadir kelas. Bila kena bar, Melayu juga. Bila kena bar, dia boleh salahkan saya ke? Ni Dr. Rora lah ni, bar saya. Janganlah bar saya. Saya kata dah awak tak datang. Boleh dia salahkan saya? Tak boleh lah. You tak datang dengan pilihan you. Contoh ada seorang pula, assignment tak buat. Tugasan tak buat. Kita dah panggil, dah telefon, dah WhatsApp, suruh hantar. Walaupun dah lebih daripada deadline. Tapi saya ni jenis kesian sikit kat student. Kadang-kadang lebih deadline pun saya bagi juga dia hantar. Cuma markah kurang sikit lah. Cuma kita tak nak failkan student contohnya kan. Tapi dia tak mau hantar. Bila dia tak hantar, fail. Dia boleh salahkan saya. Dia terorah, dia failkan saya. Tak boleh lah you yang tak hantar. Dengan pilihan you. Tapi saya boleh jangka, saya boleh tahu. Dia ni mesti fail ni. Saya bukan Tuhan. Saya manusia biasa. Saya boleh jangka. Saya boleh predict. Allah Azza wa Jal, Tuhan yang maha tahu. Ilmunya tak ada sempadan. Dia bagi kita pilih. Tapi dia tahu kita pilih apa. Dah dia cipta kita. Dia tahu kecenderungan kita. Dia tahu kita pilih apa. Bukan jangka. Dia tahu. Hamba aku ni dengan pilihan dia, satu hari nanti dia akan pilih untuk menjadi kufur. Dengan pilihan. Sebab tu nama dia dalam neraka. Hamba aku ni memang daripada asalnya dia kafir. Tapi dengan pilihan dia satu hari, dia akan terima hidayah. Dan dia akan mati di atas hidayah. Sebab itu namanya ada dalam senarai ahli syurga. Allah bukan bercerita tentang pilih tak pilih. Allah bercerita tentang ilmunya. Yang kita kena tahu. Jadi, manusia yang hidup dalam dunia ni, kalau dia inginkan hidayah, Tuhan beri. Sebab tu Tuhan kata apa? Kullukum dhal illa man hadaitu. Semua di kalangan kamu ni tak tahu pun apa itu hidayah. Sesat. Sesat ni maksudnya bukanlah sesat tu dengan makna
dia dah tahu hidayah lepas tu dia pilih sesat. Tak. Maksudnya kita tak tahu solat banyak mana asalnya. Kita tak tahu cara puasa macam mana asalnya. Kita tak tahu cara nak buat haji macam mana asalnya. Tapi macam mana kita tahu? Quran dan sunnah. Maka Allah Subhanahu wa taala turunkan kitab hidayah, turunkan nabi yang merupakan pensyarah kita yang nak huraikan isi kandungan Quran tu. Kena ikut yang tu. Jadi tak ada ruang untuk kita nak masuk ke dalam syurga, melainkan mesti kembali kepada sumber yang asal, iaitu Quran dan sunnah. Biarlah orang datang dia kata, kita kena dengar sebab syekh ni dia keturunan Nabi. Kita kena dengar dia cakap apa. Kalau sekadar keturunan, Nabi sebut dalam hadis yang sahih, man bata'a bihi amaluh lam yusri' bihi nasabuh. Siapa yang amalannya lambat, nasabnya tidak akan lajukan dia. Biarlah nasab dia tinggi pun, anak Nabi. Dalam Quran Allah Ta'ala cerita, tidak selamat anak Nabi Nuh. Lagi dekat daripada keturunan Nabi yang ada pada zaman ni. Bila saya cakap ni takut orang kata saya hina keturunan Nabi. Tak. Raja perlih keturunan Nabi. Dan dia sayang pada sunnah. Kita hormat kat dia. Kalau keturunan Nabi, bela sunnah Nabi, sayang sunnah Nabi, pertahan sunnah Nabi, kita sayang dia lebih daripada sayang orang lain. Sebab dia keturunan Nabi dan dia sayang sunnah Nabi. Tapi kalau dia keturunan Nabi, dia tak sayang sunnah Nabi, dia sebar hadis palsu, dia bawa benda pelik-pelik, kita kata kejap-kejap. Dalam dunia ni, tak ada siapa boleh jamin sesuatu yang menyelamatkan, melainkan kena kembali kepada Quran dan sunnah. Sebab Allah Ta'ala sebut dalam hadis ni, kullukum dal illa man hadaitu. Semua di kalangan kamu ni tak tahu apa itu hidayah, melainkan orang yang aku bagi hidayah. Fastahduni uhdikum. Minta daripada aku hidayah, aku berikan kamu hidayah. Kena kembali kepada Quran dan sunnah. Jadi kalau kita dengar kuliah, dengar ceramah, kita bukan nak dengar lawak dia sangat tu. Bolehlah sikit-sikit nak bagi hilangan tu. Tapi yang paling penting ialah apa qaulullah wa qaulur rasul, kalam Allah dan kalam Rasul yang aku nak bawa balik, aku nak amal. Habis tu ustaz ni tak pakai ulama lah. Dah lah. Saya bawa riwayat Muslim tadi kan. Kan Imam Muslim yang meriwayatkan. Imam Muslim tu ulama lah. Kita faham kalam Allah dan kalam Rasul melalui pemahaman ulama yang benar. Bukan ulama yang mendakwa diri mereka ulama, tapi tak bawa pun hujah daripada kalam Allah dan Rasul. Kerana di zaman ni, zaman fitan, zaman fitnah, zaman bencana, zaman keliru, orang yang membawa ajaran yang benar, orang yang membawa hadis yang sahih, dikatakan sebagai penipu. Orang yang clear menipu, dikatakan sebagai ulama. Ini zamannya. Kan? Zaman di zaman fitan. Apa nak buat? Kita kena jadi orang yang ada prinsip. Biarlah ramai pun tak apa yang tak bersama dengan kita, tapi kita tetap berpegang dengan Quran dan sunnah. Sebab ada orang dia panas telinga bila dengar nak kembali pada Quran dan sunnah konon, bukan nak pakai ulama. Ulama yang kembali pada Quran dan sunnah itulah yang kita nak ikut. Dah kalau ulama-ulama yang dakwa diri ulama Syiah pun kata dia ulama juga, kita tak ikut sebab tak ikut Quran dan sunnah. Ulama Khawarij, ulama Batiniyah tu yang dekat Selangor tu apa? Dekat Batu Kek tu. Qadiani yang mendakwa diri tok guru dia Nabi tu, pun kata dia ikut Quran dan sunnah juga. Dan dia kata tokoh dia ulama juga. Nak ikut? Tak. Kita pilih ulama yang rabbani. Ulama yang betul-betul ikhlas dalam membawa ajaran Quran dan sunnah. Dan kita kena tahu, dalam agama ni ada benda yang akal kita tak boleh fikir. Dia kata, ustaz, lain macam je, bukan Islam ni memartabatkan akal. Betul. Islam memartabatkan akal. Sebab itu Islam suruh tuntut ilmu. Kerana ilmu ni makanan bagi akal.
Menuntut ilmu ni ada pahala. Tak tahulah agama lain macam mana, tapi menuntut ilmu dalam Islam ni, ilmu yang bermanfaat untuk umat ada pahala. Sebab tu ilmu ada dua, fardu ain dan fardu kifayah. Maksud ada pahala lah, sebab fardu kan. Benda fardu kan benda wajib. Belajar ilmu perubatan ada pahala, belajar ilmu engineering ada pahala, belajar ilmu fotografi ada pahala, media ada pahala, selagi mana benda tu bermanfaat untuk umat ada pahala. Tapi kita kena tahu, Allah Azza wa Jalla menurunkan Quran, suruh kita berfikir untuk mengisbatkan ataupun menetapkan Quran memang daripada Allah. Nabi SAW suruh kita fikir untuk verify hadis memang daripada Nabi SAW. Jadi sebab tu dalam Quran ada ayat-ayat yang mengisyaratkan tentang kejadian alam. Untuk kita percaya, betul lah Quran betul. Bukan kita tak percaya Quran tu tak betul. Kita percaya, tapi kita nak tambah iman kan. Betul ya, Quran sebut lama dah. Kan? Hadis sebut pasal mukjizat saintifik, kita pun macam, teruja lah. Nabi sebut 14,000 tahun yang dulu. Hari ni bukti betul. Siapa yang duk follow kuliah Zoom saya ada cerita kan. Bagaimana Nabi SAW cerita. Hadis yang saya baca tadi, Nabi cerita tentang kejadian alaqah, kejadian manusia yang berasal daripada satu bentuk yang seperti lintah. Memang hari ni sains buktikan betul janin pada peringkat awal memang bentuk dia bentuk lintah. Sifat dia macam lintah, bentuk dia macam lintah, keadaan dia macam lintah. Sebiji. Apa yang Nabi sebut tu sama. Lepas tu Nabi sebut tentang mudrah. Sampai satu ketika dia jadi mudrah. Janin tu bila sampai satu umur, dia akan jadi mudrah. Mudrah tu apa? Mudrah ni bagi orang Arab sesuatu yang digigit. Bila kita gigit, katalah kita ambil satu doh, kita gigit. Apa jadi? Kesan dia tu, kesan gigitan kita tu kan, dia ada bentuk gigi dan dia melengkung. Nanti balik tengok buku biologi, tengok janin. Yes, sebiji macam gigitan. Dan bengkok. Fetus. Kerana benda tu akan jadi tulang belakang dia. Kan tulang belakang kita dia seketul-ketul kan. Kita percaya Quran tu memang daripada Allah, kita percaya hadis daripada Nabi. Bila kita dah percaya, kita terima semua yang ada yang sahih. Walaupun ada benda yang akal kita tak sampai untuk fikir. Kerana ada bab yang Tuhan suruh kita fikir untuk verify the authenticity of Quran, the authenticity of hadis. Tapi ada ayat-ayat yang akal kita tak mampu fikir. Contoh, bila Allah Subhanahu Wa Taala cerita tentang syurga dan neraka, kita tak pernah nampak. Tapi kita dah kata, saya dah verify dah Quran ni betul. Jadi sumbernya sama. So saya terimalah. Macam kawan kita lah, kita percaya dia. Adakah kita verify semua kalam dia? Tak, kita dah verify satu dua, kita tahu dia amanah dan kita terima. Selagi mana kita tahu dia yang bercakap. Jadi dalam agama ni ada bab yang dipanggil sebagai akidah, ada bab yang dipanggil sebagai ibadah. Ada benda-benda dalam ibadah dan akidah yang akal tak mampu fikir. Yang ni kita tunduk dan patuh pada kehendak wahyu. Sebab tu kita tak tanya, kenapa tadi solat asar 4 rakaat? Saya solat asar 2 rakaat. Tadi saya solat asar 2 rakaat sebab saya musafir. Qasar. Tuan-tuan dan puan-puan, 4 rakaat. Sekarang maghrib 3 rakaat. Saya tak boleh pula qasar 3 rakaat. Kena buat 3. Kenapa Nabi aja. Akal kata, Nabi suruh. Allah Ta'ala suruh. Sebab apa? Ibadah yang akal tak mampu fikir, Tuhan bukan suruh kita fikir. Tuhan suruh kita tunduk dan patuh. Itu yang saya cerita dulu. Dalam forum minggu lepas pun saya duk cerita. Analogi. Kita ada orang gaji kat rumah. Maid. Kan? Kita bayar dia gaji bulan-bulan. Berapa maid bayar gaji? Maid? 2,000 Dah macam gaji cikgu dah. Lepas ni tak payah belajar tinggi jadi maid je lah. Ada kerja kosong. Dia sebab ada kuliah lepas tu. Okey. Katalah kita ambil seorang maid. Kita bayar dia gaji 2,000. Kita dah bagi tahu ini
Ini awak punya JD, job description. You buat ni, you buat ni, you buat ni, you buat ni. Antaranya masalah. Jadi kita pun panggil. Bibi mai jap. Ya tuan. Esok saya balik makan kat rumah. Makan malam bibi masak sekian. Pergi beli barang. Ni duit. Dia pun kata, minta maaf tuan. Saya nak tanya sikit, kenapa tuan nak makan benda ni esok? Tolong bagi tahu saya. Saya nak berhujah. Pening kita make macam ni. Makanan macam ni tak bagus. Dia pula berhujah dengan kita, padahal kita bayar gaji dia. Kita kata, aku bayar gaji kau taat je lah dengan aku. Apa yang aku suruh kau buat. Itu kita dengan maid yang kita bayar 2,000. Tuhan, dia bukan setakat bayar 2,000 kat kita. Dia bagi semua benda. Jadi dia suruh kita tunduk. Dia suruh kita patuh. Walaupun pada benda yang kita tak faham. Jadi sebab itulah salat kita mulakan salat dengan Allahu Akbar. Gerakan dalam salat, kita tak faham. Kenapa dan kenapa? Tapi kita kata Allahu Akbar. Ya Allah, Allah Maha Besar. Apa saja arahan yang datang daripada Tuhan, aku patuh dan aku junjung. Kerana waktu itu bukan untuk kita berhujah, bukan untuk kita lebih-lebih nak tanya kenapa dan kenapa, tetapi nak jadi hamba yang patuh dan taat kepada suruhan walaupun pada perkara yang dia tak faham. Itulah hamba yang sebenar. Setelah dia menggunakan akal dia untuk verify Quran itu betul, sunnah itu memang daripada Nabi SAW. Habis. Ya ibadi, kullukum ja'i' illa man at'amtu fastat'imuni ut'imkum. Wahai hamba-hambaku, setiap daripada kamu semuanya dalam keadaan berlapar kecuali orang yang aku berikan makan. Mintalah makan daripadaku, aku akan beri makan pada kamu. Maksudnya apa ni? Kadang-kadang ada manusia yang dia rasa makan dan kenyang ni satu benda yang lazim. Makan kenyang. Makan kenyang. Sebenarnya tak. Tak semestinya. Sebab ada orang yang makan, Allah Ta'ala takdir dia muntah balik. Ada orang yang tak boleh makan. Kan, kami ada kawan, sahabat kami. Masya Allah, rezeki banyak. Selalu belanja kami makan. Tapi dia belanja kami makan, dia tak boleh makan. Makan tu gaut, makan ni gaut. Dia kata kalau makan ni meninggallah saya. Nak makan pun dia terpaksa. Rasa sikit Jangan rasa sikit, jangan bagi tahu kat siapa-siapa. Sampai Sami kalau dia ambil je kuah ketam, kami akan tak gambar. Okey, ini bukti Lebih-lebih nanti kami akan report pada Hajah. So, ada manusia Allah Ta'ala tak bagi dia rezeki untuk makan. Walaupun rezeki duit dia banyak. Jadi bila kita boleh makan ni, kita syukur. Kerana Allah Azza wa Jal berikan kita nikmat untuk makan. Saya dulu kena COVID. Balik daripada LA tahun lepas. Ada seminar kat LA, balik kena COVID. Masa kena COVID tu, risaulah juga. Kata dekat isteri, kami pergi 2 orang Kami duduk kat luar. Dia kata tak apalah, kita semalam dah tidur sebelah-sebelah dah. Kata tak payah keluar. Lagi kalau saya mati, you boleh jaga anak. Masa tu dah fikir ICU dah kan. COVID, tak pernah kena kan. Kata ni aku mati ni. Kan, dengan napah dia rasa sempit. Alumni yang COVID bukan? Semua alumni lepas ni kita boleh buat persatuan. Presiden ni yang 5-6 kali kena COVID lah. Ada kawan-kawan yang 5-6 kali kena COVID, dia relax je. Ada. Okey. Cuma nak bagi tahu, bila saya kena COVID, mungkin tuan-tuan dan puan-puan ada pengalaman kena COVID. Dia kan diri rasa ada hilang kan. Saya hilang, diri rasa 3-4 hari kat hilang. Bau hilang, rasa hilang. So, bila isteri saya hantar makanan kan, sebab kami dah asing tempat lah. Dia duduk kat luar, saya duduk dalam bilik. Anak-anak kami hantar pergi Ipoh. Sebab daripada awal hantar pergi Ipoh, masa pergi US tu kita hantar pergi Ipoh dah. So dia hantar makanan. Saya ni jenis makan pedas. Pedas tu memang pedas yang biasa, lebih sikit pada orang lain punya makan pedas lah.
So bila makan tu dia tahu kita tak selera makan. So dia buat makanan macam dia masak sup, dia buat dengan sambal kicap tu. So, pedas lah. Pakai cabai Vietnam tu. Saya makan. Tak rasa pedas. Dia pedas tu tapi tak rasa-rasa. Ya. Dia tak rasa. Tak pedas. Saya kata, "Pasal apa tak pedas?" Dia kata, pedas dah tu. Saya kata tak pedas. Saya makan banyak lagi. Tapi memang tak rasa, tak ada rasa pedas. Panas je. Tak. Hilang. Tak ada rasa. Bila rasa? Esok bila masuk toilet. Menyesal. Oh, yang tu menyesal lah. Pedas juga. Dia macam ada satu orang hamba Allah lah. Isteri dia mengadu. Dia kata, "Abang, saya sejak 2-3 menjak ni, saya pelik," dia kata. "Kentut saya tak ada bunyi dan tak ada bau." "Kenapa kentut saya tak ada bunyi dan tak ada bau?" Suami dia kata, "Ya ke?" "Ya." "Okey, tak apa." Suami dia bawa dia ke hospital. Pergi klinik ENT. Dia pelik. "Pasal apa ENT pula? Saya masalah saya yang lain." Rupanya baru dia. Rupanya doktor baiki dia punya telinga. "Oh lah, ada dengar dah." Okey. Lepas ni kita baiki hidung pula. Maksudnya kentut dia macam biasa. Cuma dia je tak dengar. Okey. Baik. Nak ceritanya, makan adalah sesuatu nikmat yang kadang-kadang kita terlepas pandang. Itu adalah nikmat besar. Masa makan tu menangis tu. Ya Allah, tak rasa ni. Bila nak rasa? Sebab adik saya 2 bulan hilang. Dia alumni first batch. Saya second batch. Dia sebelum vaksin. Saya selepas vaksin. So dia kata 2 bulan tak ada rasa ni, macam mana aku nak hidup ni? Masa tu baru rasa. Nikmat rasa yang Allah Ta'ala bagi. Yang kadang-kadang kita tak hargai, melainkan bila dia hilang. Tu yang pertama. Kita kena syukur. Bila boleh makan, rasa sedap makan, syukur. Itu pertama. Nafas macam biasa pun syukur kan. Kadang-kadang kita terbangun tak boleh bernafas. Kan? Sebenarnya ada efek sampai sekarang. Dia sesak nafas sikit. Okey. Yang kedua. Sebenarnya perkataan Tuhan ni nak bagi tahu kat kita ni. Yang bagi makan ni Allah. Bukan manusia. Ada manusia yang kadang-kadang terlalu mencari redha manusia sampai lupa yang bagi makan kat dia bukan manusia, Tuhan. Yang bagi makan adalah Tuhan, bukan manusia. Saya duduk dekat universiti. Ada juga tangan-tangan yang mengacau-ngacau, nak suruh bos benci kat kita. Ada. Sebab kita kan orang kontroversi. Tapi alhamdulillah setakat ni belum ada lagi. Belum berkesan lagi lah. Bukan kita nak cakap besar, tapi nak bagi tahu, aku buat ni insya-Allah dan doalah mudah-mudahan saya ikhlas. Saya buat ni, saya cakap ni benda yang saya rasa saya kena cakap. Sebab orang lain takut nak cakap. Orang lain takut nak cakap. Kadang-kadang dia cakap depan kita, "Syekh, cakap pasal ni sikit, Syekh." Kita pun tengok dia, "Hang pun ustaz juga, hang cakap lah." "Aku tak boleh lah. Kita tak berani. Entah berani." Yalah, kalau 2 orang je nak bercakap, Rora dengan Mazhar je nak bercakap, nampak macam kami ni budak jahat lah pula. Biarlah ramai sikit bercakap. Tak apa, entah cakap dulu. Kan? Dia ada satu hamba Allah tiba-tiba call. Itu tak syok sikit ada live ni. Kalau tak ada live tu saya boleh cakap, saya boleh review banyak benda. Nanti Q&A nanti. Q&A nanti lah kita boleh cakap. Boleh cerita. Cuma nak beritahunya, ada manusia sanggup ubah prinsip hanya semata-mata kerana dia tak yakin nak dapat makan. Sedangkan makan tu Tuhan yang bagi. Kan? Sebab tu saya kata, alhamdulillah, kena sukat di sana tu, saya kena sukat. Tadi dekat Insaf apa ni, nak minta saya bagi khutbah Jumaat. Saya kata tak payah. Dia kata tak apa, tempat ni tertutup. Saya kata tak payah. Pasal apa kenapa tak payah? Sebab sekarang orang rakam, orang tangkap saya. Dia kata takkan you takut kena tangkap. Saya bukan takut kena tangkap tu. Saya dah pernah kena saman sekali dengan seorang ustaz. Dia tak berjaya lah. Saman tu tak menang pun.
Saya tak bengkerak pun. Tapi letih nak pergi naik turun mahkamah tu. Letih nak kena duduk dengan lawyer tu draft affidavit ke apa dia panggil tu. Kan? Nak kena cari balik bukti-bukti. Letih. Saya tak mau yang tu, saya kata. Minta maaf sangat-sangat, saya kata. Saya ucap terima kasih banyak sebab nak panggil saya khutbah. Saya rasa saya tak boleh. Sebab di negeri tersebut, saya tak ada tauliah. Saya patuh pada arahan. Saya tak mau. Kan? Tapi nak katanya, insya-Allah, tak dapat kuliah di masjid, ada tempat lain Tuhan bagi. Yang kadang-kadang saya rasa, lagi bagus tempat ni. Betul tak? Sebab kalau kita pergi ceramah kat masjid, bukan masjid tak bagus. Tapi kadang-kadang orang pergi masjid, dia bukan nak dengar ceramah. Dia nak habis masa maghrib dengan isyak, dia duduk tepi tiang. Tapi orang yang datang, kerana nak dengar kita, dia beza. Ada nota. Kan? Sebab lepas ni ada exam ni nanti, saya akan bagi soalan. Kan? Betul-betul nak dengar. So kita rasa lagi semangat lah. Dia ada beza sikit lah. Kalau cakap depan komputer seorang-seorang tu, dia lain sikit kan. Dia macam serius sikit kan. Dia one way communication. Tapi, saya masa kena tu, kat Perak tak boleh ceramah. Dekat masjid Lausi pun saya tak boleh ceramah. Bayangkan. Dalam kelas boleh berceramah. Dalam masjid universiti aku mengajar, tak boleh. Bayang. Yes. So, saya tak salahkan UPSI. UPSI tak ada salah apa. Dia bila masjid tu tak cukup kapet, dia minta saya kempen. Dr. Rora, boleh tak kempen? Kami dah kempen lama dah ni. Tapi tak cukup lagi nak beli kapet. You boleh kok tolong kempen? Kali ikut hati ke tak? Kali ikut hati apa? Aku nak ceramah, tak boleh. Kau nak suruh aku kempen. Tapi saya kata tak apalah. Sebab masjid tu tempat saya sembahyang juga. Kan? Dan bukan salah dia apa. Alhamdulillah, 2-3 bulan lepas kempen, cukup duit. Beli kapet dah. Alhamdulillah. Cuma nak bagi tahu, bila saya kena tu, bila nak ceramah masuk bilik, kunci pintu. Duduk dalam sorang-sorang depan laptop tu. Sembang sorang-sorang. Kan? Isteri saya tengok, dia kata, kesian dia tengok. Yalah maksudnya. Tapi dia kesian tengok saya lah. Dia kesian, dia kata macam, teruknya lah hai, nak bagi ilmu ni pun susah, dia kata. Lepas tu bila datang tawaran nak jadi direktor ni, saya tolak. Saya kata macam, jauh nak pindah. Saya dah beli rumah Tanjung Malim. Kami dah settle down kat Tanjung Malim. Saya dah seronok dah pergi Tanjung Malim ni. Lagi kecil daripada Perlis tau. Maksudnya Tanjung Malim ni, kalau Perlis tu 9 kereta jam, Tanjung Malim 4 kereta pun dah kira jam lah. Dia punya kecilnya bandar tu. Maksudnya, saya boleh pergi bangun pagi, hantar anak pergi sekolah, lepas tu punch card, balik baru mandi. Punyalah kecilnya Tanjung Malim tu. Pergi punch card dulu, balik mandi. Lepas tu baru pakai baju pejabat, pergi pejabat balik. Itu pun kadang-kadang balik, dah boring-boring, balik lah. Bos telefon, kat mana? Saya ada urusan kat luar sekejap. Lepas tu saya pergilah. Sebab kami pensyarah kan. Pensyarah dia fleksibel. Sebab saya suka menulis kat rumah lagi. Daripada menulis dekat office. Jadi nak bagi tahunya, selesa. Saya dah selesa dah. Tapi isteri saya kata, mungkin Allah Ta'ala nak bagi satu benda yang lebih berharga, yang lebih, kesannya lebih besar. Jaga universiti. Corakkan universiti. Saya kata susah nak jaga universiti ni. Saya tahulah, saya pensyarah. Nak jaga orang yang tak apa cerdik, senang. Nak jaga profesor-profesor, susah. Sebab profesor pandai kan. So, tapi lama-lama dia kata istiqarah, Dr. Mazhar pujuk-pujuk. Saya kata saya pergilah. Tapi nak kata apa? Nak katanya, Allah Azza wa Jal sentiasa beri apa yang kita perlu. Mungkin kita rasa benda, kita nak benda tu, Tuhan tak bagi. Mungkin Tuhan kata, kau tak perlu benda ni. Yang ni yang kau perlu. Yang kau nak yang tu. Sebab kau tak tahu apa yang akan datang. Kau ambil yang ni. Yang ni perlu untuk kau. Yang tu kau nak, tapi kau tak perlu pun. Jadi sebab itu, kita kena sentiasa yakin. Rezeki, kedudukan, pangkat, kesihatan, Allah Ta'ala bagi. Bukan manusia bagi. Jadi tak perlulah nak terlibat dengan rasuah. Nak terlibat dengan salah guna kuasa. Nak terlibat dengan nak takut-takut bila bercakap dalam kebenaran. Saya tak pernah jumpa lagi manusia kerana bercakap benar, dia jadi lapar. Tak ada. Pasal apa orang lapar banyak angkat makan hari ni? Saya cakap betul tadi. Tak ada. Dan saya tak pernah dengar lagi dalam dunia ni, sepanjang sejarah, ulama mati lapar. Tak ada. Yang ada ditangkap, ada. Yang ada ditindas, ada. Yang ada dipulaukan. Tapi makan tetap ada. Orang bagi makan. Allah Ta'ala bagi makan. Melalui orang yang bagi sumbangan kat dia, bagi infak kat dia. Itu yang kedua. Yang ketiga, Tuhan kata,
Ya ibadi, kullukum 'ar illa man kasautu fastaksuni aksikum. Wahai anak Adam, ini kita sampai apa? Sampai esok. Sampai esok dengan yakin. Tak jadi balik kan? Ada beli extra. Wahai anak Adam, Tuhan kata, setiap daripada kamu tidak ada pakaian. Kita lahir dalam keadaan tak ada pakaian kat kita. Minta daripada aku pakaian, aku berikan aku pakaian. Ini samalah macam tadi. So, semua ayat-ayat daripada atas sampai bawah yang saya baca tadi ni, nak tunjukkan apa? Allah Ta'ala nak sebut apa kat kita? Minta pada Allah, bergantung pada Allah, berharap pada Allah. Nak kata bahasa mudahnya, anak Adam, engkau ni tak ada apa pun. Engkau ni nothing. Tak ada apa pun yang ada pada engkau. Semua aku beri. Bila kita dengar yang ni, kita akan rasa kita ni kecil. Kita akan rasa, ya Allah, hinanya aku. Ya Allah, tak berharganya aku. Tapi Allah Azza wa Jal, tengok seimbang kalam Tuhan. Dia rasakan pada kita dengan kalam dia tadi, yang kita ni rendah, yang kita ni tak ada harga, yang kita ni tak ada nilai. Tapi Tuhan kata apa? Ya ibadi, innakum tukhti'una bil-laili wan-nahar wa ana aghfiru az-zunub bajami'a fastaghfiruni aghfir lakum. Wahai anak Adam, engkau ni dahlah tak ada nilai, tak ada kuasa, apa pun, semua benda aku bagi. Tuhan kata, buat dosa juga. Kan? Semua benda disediakan, semua benda Tuhan bagi tanpa ada modal yang kita keluarkan, buat dosa juga. Kita akan rasa apa? Wahai Tuhan, aku ni memang teruk betul lah. Nikmat ambil, dosa pun aku tambah. Aku ni memang hamba yang tak berguna. Tapi Tuhan tahu, manusia memang berdosa. Allah Ta'ala cerita seawal kejadian manusia, Adam alaihi salam juga melakukan kesalahan. Jadi kesalahan tu sebenarnya bukan isunya salah. Isunya bukan salah. Kerana kalau salah, Nabi Adam juga salah. Allah Ta'ala cerita tentang Adam dan Iblis, yang mana kedua-duanya bersalah. Tapi Tuhan kata, satu selamat, satu laknat. Betul? Satu selamat, satu laknat. Sedangkan dua-dua buat salah. Isunya bukan salah. Isunya adalah bagaimana kita berinteraksi dengan kesalahan tu. Iblis dia bersalah dan dia takabur. Dia tak mengaku dia salah. Ana khairum minhu, aku lebih baik daripada Adam. Dia salah. Dia pertahankan kesalahan, dia takabur, maka dia dilaknat. Tapi Adam, dia salah. Tapi dia kata apa? Fatalaqa Adamu min rabbih kalimatin fataba alaih. Adam minta ampun pada Tuhan. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Wahai Tuhan, kami telah melakukan kezaliman pada diri kami. Kami dah zalim pada diri. Kalau Engkau tak ampunkan kami, kalau Engkau tak kesian pada kami, kami akan jadi orang yang rugi. Maka Adam bila dia bersalah, dia kembali kepada Tuhan. Tuhan nak beritahu, anak Adam, kamu tak ada nilai, kamu tak ada apa. Aku bagi semua benda, pakaian aku bagi, makanan aku bagi, tempat tinggal aku bagi, anggota badan kamu tu pun aku yang bagi. Kamu buat dosa lagi? Tak apa. Wa ana aghfiruz dzunuba jami'a. Aku ampunkan dosa. Fastaghfiruni. Minta ampun. Aghfir lakum. Aku ampunkan kamu. Supaya kita tak rasa down. Sebab beragama ni dia kena ada dua. Satu, takut dengan azab Tuhan. Satu lagi, mengharap ampun Tuhan. Yang ni dia kena jadi macam dua kepak flight, dua kepak kapal terbang.
Satu harap dengan keampunan Tuhan, satu takut dengan azab Tuhan. Tak boleh dominan. Tak boleh salah satu dominan setiap masa. Dia akan tak stabil. Dia kena seimbang. Cuma kadang-kadang kena lebihkan yang ni. Kadang-kadang kena lebihkan yang ni. Ikut pada keadaan. Kalau Allah Azza wa Jalla memberikan kita sakit, kita kena lebihkan sayap harap pada Tuhan. So kita sengitkan sikit. Wahai Tuhan, ampunkan saya. Wahai Tuhan, selamatkan saya. Wahai Tuhan, saya bertaubat. Dalam keadaan kita tengah senang, tengah kaya, kena lebihkan sikit, takut pada azab Tuhan. Nampak? So dia kena ada dua-dua. Sebab kalau setakat harap rahmat Tuhan, tak takut dengan azab Tuhan, dia buat apa pun, tak apalah. Tuhan kan Maha Pengampun. Tak apalah. Tuhan kan, takkan Tuhan nak azab saya? Saya buat dosa sikit je. Saya dengan Firaun, mana lagi jahat? Contoh kan. Ambil dalih pada Quran juga tu. Contoh kan. Ataupun ada manusia yang terlalu takut dengan azab Tuhan. Sekali je buat dosa, terus rasa, aku ni ahli neraka dah. So kena ada dua-dua. Supaya kita mengharap. Kemudian Allah Ta'ala sambung lagi. Supaya kita tak rasa yang keampunan yang kita buat, yang kita minta pada Tuhan, seolah-olah macam Tuhan tu ada manfaat dengan keampunan yang kita minta. So Tuhan sebut satu lagi, Tuhan kata, ya ibadi, innakum lan tablughu dhurri fatadurruni wa lan tablughu naf'i fatanfa'uni. Wahai anak Adam, kau kena ingat, sekali-kali kamu tidak akan dapat capai satu keadaan untuk beri manfaat pada aku. Dan sekali-kali kamu tidak akan dapat tak akan capai satu keadaan di mana kau nak berikan manfaat pada aku. Mudarat pun kau tak boleh bagi, manfaat pun kau tak boleh bagi. Jangan ingat bila aku suruh kau minta ampun, keampunan tu memberi manfaat untuk zatku. Jangan sekali-kali ingat macam tu. Kenapa Allah Ta'ala nak ampun kita? Kenapa Allah Ta'ala suruh kita minta ampun kat dia? Bukan kerana ada manfaat balik pada Allah. Tak. Yes, Tuhan tak perlu kita. Wallahu ghaniyun 'anil 'alamin. Tuhan tak perlu kita pun. Dah kenapa Tuhan suruh kita minta? Kerana untuk kita. Kita yang perlukan dia. Sebab tu Tuhan kata di ujung, Tuhan kata apa? Last. Tuhan kata, ya ibadi, law anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum ala atqa qalbi rajulin wahidin minkum ma zada fi mulki syai'a. Anak Adam, kalau daripada awal kamu, wahai hamba-hambaku, kalaulah manusia yang paling awal sehingga yang akhir, awalakum wa akhirakum, yang awal sehingga yang akhir, sehingga manusia yang akhir, wa insakum wa jinnakum, manusia dan jin semua sekali, kanu ala atqa qalbi rajulin wahidin minkum, semua menjadi manusia yang paling bertakwa, semua sekali, ma zada fi mulki syai'a, tak bertambah apa pun pada keagunganku, tak ada tambah apa pun pada kerajaanku, aku tak perlu pada kamu pun. Kamu nak jadi baik ke, kamu nak jadi jahat ke, aku tak perlu apa. Lau anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum ala afjari qalbi rajulin minkum ma naqasa mimma indi, ma naqasa fi mulki syai'a. Kalau semua jadi jahat pula, semua jadi manusia paling jahat sekali, macam Firaun semua, pun tak berkurang apa pun. Tak berkurang apa pada aku, kata Tuhan. Lau anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum fi sa'idin wahid fasa'aluni a'taitu kulla wahidin minhum wala yanqusu mimma indi illa kama yanqusul mikhyat ila idza udkhila al-bahr. Kalau awal di kalangan kamu yang paling awal sehingga yang paling akhir, manusia dan juga jin berada semuanya di satu tempat, semua duduk satu tempat, fasa'aluni, minta pada aku, minta. Yang ni minta ni, yang ni minta tu, yang minta. A'taitu kulla wahidin minhum. Aku boleh bagi semua. Aku boleh bagi semua. Manusia ni mungkin trilion bilangannya daripada awal kejadian manusia. Mungkin daripada jin kalau nak campur-campur trilion mungkin lebih. Kalau semua minta, Tuhan kata aku boleh bagi semua. Ma naqasa mimma indi. Tak kurang pun apa yang ada di sisiku. Illa, hanya berkurang pun kama naqasal mikhyat, seperti mana jarum benang dimasukkan ke dalam laut, kemudian kita keluarkan.
Jarum benang ni maksud jarum yang ada lubang tu kan. So kalau dia nak berkurang pun hanya air yang duduk dalam tu lah. Air yang duduk dalam lubang tu. Kemudian Tuhan kata, ya ibadi, innama hiya a'malukum uhsiha lakum thumma uwaffikum iyyaha. Wahai anak Adam, sesungguhnya inilah amalan-amalan kamu yang kamu duk buat dalam dunia ni. Amalan kamu tu uhsiha lakum, aku akan rakamkan kesemuanya. Saya ingatlah, di zaman ni kita mungkin boleh bayang, dulu masa hadis ni disebut oleh Nabi kepada para sahabat, Nabi sebut, Allah Ta'ala sebut macam ni, okay, sahabat dia payah nak faham, macam mana Tuhan nak rakam? Hari ni kita pergi mana-mana ada CCTV, kan? Cuba bayangkan kalau kita masuk lift tak ada CCTV, dengan masuk lift ada CCTV. Ada beza tak disiplin kita? Kan kalau tak ada CCTV tu, dia lain sikit lah. Masa tu lah nak tengok bulu hidung, nak adjust sikit kat mana-mana kan. Kalau ada, dia behave. Hari ni menakutkan. Kalau video, tiba-tiba video kita keluar. Menakutkan kan? Kalau video kita dikeluarkan viral, kita jadi takut. Apa pula ni? Sebab kalau macam saya kan, kadang-kadang kan, bangun je pagi, tengok-tengok dekat Facebook, beratus orang tag. Apa pula ni? Kan? Yang teruk saya kena kan, waktu aurat paha lelaki, waktu qada salat. So paling teruk saya kena. Dia ada isu sikit sebab saya kata ceramah tu dekat Dubai. Ceramah tu kat Dubai, orang tanya. Dia kata, kami solat kat sini, orang Arab pakai seluar pendek. So macam mana orang Arab lelaki pakai seluar pendek? Saya kata, saya urai lah. Masa ceramah tu pun tengah-tengah padang pasir tu. Dia pun duk pasang unggun api, dia orang duk keliling kan. Kita duk ceramah, ni tahun berapa? 2016. Lama dah masa tu. So kita pun ceritalah dalam bab ni, memang ulama' ada beza pendapat paha lelaki aurat ke tidak. Majoriti kata macam ni, majoriti kata aurat. Manakala minoriti seperti satu qaul dalam mazhab Maliki, dan inilah kecenderungan Imam Bukhari, dia kata paha bukan aurat bagi lelaki. Kita pun hurai dalil apa semua kan. Ada orang potong video tu pergi letak kat Facebook. Yang paling best, Rozaimi titik bertindih, paha perempuan bukan aurat. Saya dengar, saya tengok, saya kata la ilaha illallah. Saya kata hasbunallah wa ni'mal wakil. Ya Allah, tempat dia lah, pada dia lah kita bergantung. Jahat dah ni. Siap buat poster saya, dia ambil model yang pakai spender, dia letak muka saya. Rora, bila nak solat pakai ni? Saya ingat di Malaysia ni kita pakai mazhab Syafi'i. Mazhab Syafi'i dalam bab aurat antara pusat dan lutut untuk orang lelaki. Ada siapa-siapa pergi masjid tak pakai baju? Tak ada, pakai baju elok. Kalau betul kita nak troll balik, kita boleh kata, pergilah masjid tak payah pakai baju. Tunjukkan bulu ketiakmu. Tapi kita tak buat kerana kita tahu ini adalah isu akademik. Mak aurat dengan anak dia, antara pusat hingga ke lutut. Mak kita pernah kat rumah, sambil-sambil cedok nasi. Kita pun tengok, mak sihat mak? Sihat. Semalam baru belajar bab aurat ni, baru perasan. Sebab tu di hujung video tu saya sebut, saya kata, hukum satu hal, adab satu hal. Kita mungkin anggap dalil yang kata paha lelaki bukan aurat tu kuat dalilnya, tapi adab satu hal. Kalau hari ni saya datang ceramah pakai seluar pendek, tuan-tuan perempuan tengok saya. 3 kali Jumaat meninggal ustaz ni. Kan? So, saya kata, beradab, pakai pakaian yang elok datang ke masjid. Tapi kalau nampak orang Arab pakai seluar pendek tu, kita tahu dia mungkin Maliki sebahagiannya. Dia mungkin ambil pendapat Imam Bukhari. So, kita tenang. Kita tak ada nak judge orang. Kerana benda ni khilaf di kalangan para ulama'. Tapi ada orang dia tak puas hati. So, saya kena tu,
Saya macam, mungkin Tuhan nak suruh saya sabar lebih lah kot. Kan? Tak apalah kita sabar. Bos pula telefon. Bos UPSI, VC telefon saya. Masa tu saya pensyarah biasa je. Bos nombor 1 telefon. Dr. Rozaimi, saya baru terima email. Ada orang suruh buang saya buang you daripada universiti ni. You dah buat apa? Tak ada apa, Prof. Saya bagi video kat dia. Okey. Pasal apa dia orang marah kat you? Saya tak tahu, Prof. You jangan jawab. Sebab tu isu tu saya tak jawab. Dia kata, you jangan jawab. Biarkan dia pergi. Biarkan dia berlalu. Sampai akhirnya okey lah kan. Okey. Tapi ini satu pengalaman. Jadi video kita yang keluar pun kadang-kadang kita risau. Walaupun sebenarnya kita sebut kita hanya menyampaikan ilmu. Saya tak ada buat video joget kat TikTok ke, saya tak buat. Kan? Itu pun dugaan datang. Dan kita pun takut. Apa pula aku salah cakap ni? Kan? Kadang-kadang kita salah cakap, kita tak tahu. Orang mainkan isu tu. Orang main. Benda yang viral, video ni menakutkan. Walaupun ia di Malaysia dan di dunia. Belum lagi di akhirat. Yang mana Allah Azza wa Jal berkemungkinan akan tayang semua perlakuan kita. Mungkin orang lain akan tengok. Oh, dia ni buat ni rupanya. Sebab tu kita kena banyak doa, ya Allah tutup aib aku. Man satara musliman satarahullahu yaumal qiyamah. Siapa tutup aib orang Islam, Allah Ta'ala akan tutup aib dia. Kita doa supaya Allah Ta'ala tutup aib kita. Tapi Tuhan rakam semua. Summa uwaffikum iyaha. Kemudian aku akan bagi ganjaran. Aku akan bagi balasan. Faman wajada khairan falyahmadillah. Waman wajada ghaira dhalika fala yalumanna illa nafsah. Dah, hadis ni dah habis dah. Sampai sini je. Panjang sangat hadisnya kan. Siapa yang Tuhan kata, aku bagi ganjaran, aku bagi balasan pada kamu. Siapa yang dapati balasannya baik, puji Allah. Sesiapa yang dapati balasan selain daripada itu, jangan cela melainkan hanya dirinya. Apa maksudnya? Kalau kita ni dapat jadi orang baik, kita kena puji Allah. Sebab apa? Pertama sebab saya sebut tadi, kita mana nak tahu hidayah tak hidayah, benda baik ke benda jahat, melainkan Tuhan dia beritahu. Yang ni baik, yang ni jahat. Kan? Kita jadi mukmin ni pun kurnia daripada Allah. Ada orang kena pukul sebab nak masuk Islam. Ada orang kena buang keluarga kerana nak masuk Islam. Tapi kita lahir dalam keadaan yang Muslim, keluarga Muslim. Tak struggle pun. Syukur pada Allah Azza wa Jalla. Puji Allah. Yang kedua, ibadat yang kita buat, Tuhan gandakan dia punya pahala. 10 kali ganda paling kurang, 700 mungkin dia boleh pergi, mungkin lebih lagi. Gandaan-gandaan pahala Tuhan beri hanya untuk orang yang melakukan pahala. Dosa tak berganda. Dosa kita buat satulah. Tapi pahala Tuhan bagi berganda-ganda. Kalau dapati kebaikan dalam kantung pahala kita, puji Allah, kerana Allah yang menggandakan. Pahala yang kita buat, Allah Ta'ala jadikan dengan pahala itu. Bukan hanya pahala itu berganda, dosa juga terhapus. Dosa-dosa kecil akan terhapus. Nabi SAW kata, sesiapa yang mengambil wuduk dan menyempurnakan wuduknya, maka akan keluarlah segala dosa-dosa kecilnya daripada anggota badannya. Sehingga dia keluar daripada celah-celah jari ini. Keluar. Kita salat, kita akan membawa dosa-dosa kecil kita di atas bahu kita. Dan bila kita sujud, dia akan jatuh ikut badan kita. Puji Allah. Dan taubat. Kita berdosa semua. Bila taubat saja, Allah Subhanahu wa Ta'ala gantikan dosa yang kita buat menjadi pahala. Jadi benda-benda inilah kita kena puji Allah. Tapi kalau kita dapati, na'udzubillah, moga Allah Ta'ala jadikan kita orang baik insya-Allah. Tapi kalau ada satu orang pergi negeri akhirat, dia nampak benda jahat dia. Dalam kantung amalan dia banyak dosa. Fala yalumanna illa nafsah. Jangan dia cela melainkan hanya diri dia. Sebab apa? Sebab dengan segala kemudahan yang Tuhan bagi untuk kamu buat baik, dengan segala bukti yang ada untuk kamu jadi baik, dengan segala peluang-peluang yang ada yang Tuhan bagi, ada waktu orang kata apa, waktu beribadat diganda,
ada hari di ibadat jadi berganda, ada bulan ibadat jadi berganda, ada tempat yang kita buat jadi berganda. Kamu masih lagi belum boleh mengambil peluang untuk jadi orang baik. Dosa yang Tuhan beri bukan dosa yang berganda. Dosa yang setimpal pun kamu tak boleh lagi jadi orang baik. Kamu kena keji diri kamu sendirilah. Kan kita katalah kita punya gaji berganda-ganda gaji. Kita punya belanja dia tak berganda-ganda, kita beli barang-barang ikut harga masing-masing. Tapi gaji tak cukup. Maksudnya dia betul-betul boros lah. Betul tak? Sama orang berdosa. Tiba-tiba bila masuk ke negeri akhirat, timbang amalan, dosa lagi banyak. Sedangkan dosa tak berganda pun. Pahala tak ada. Sedangkan pahala patut berganda. Maksudnya dia betul-betul orang jahat lah. Dia tak ada usaha nak jadi orang baik. Sebab tu kena keji diri sendiri. Dan kita kena puji Tuhan bila kebaikan banyak. Kerana apa? Kerana kebaikan yang banyak menjadikan kita terus masuk ke dalam syurga tanpa perlu jengah walaupun sekejap ke neraka. Kan bila timbang amalan kan? Bila timbang, berat belah baik. Pergi mana? Syurga lah. Dosa jadi apa? Allah Ta'ala ampun. Tapi kalau timbang, berat belah jahat. Pergi mana? Pergi neraka, na'udzubillah. Pergi neraka sampai bila? Khilaf dia kawan. Ada ulama kata sampai dosa habis baru dia masuk syurga. Ada yang kata sampai dosa tu naik sikit daripada pahala. Maksud bila pahala berat sikit dia keluar. Ada khilaf di kalangan para ulama disebutkan oleh Ibn Qayyim. Tapi nak ceritanya bila dia masuk dalam neraka, dia masuk sehingga dosanya habis. Tapi dia lepas tu dia masuk dalam syurga, kan pahalanya kecil sikit asalnya kan. Masuk sampai bila? Selama-lamanya. Dia tak ada masuk syurga sampai pahalanya habis. Kenapa kau keluar dari syurga? Pahala saya dah habis. Tak ada. Yang skim top up ni neraka je. Habis aja top up keluar. Habis je top up keluar. Puji Allah Azza wa Jal. Syukur kepada Allah atas nikmat yang Allah Ta'ala bagi. Wallahu a'lam. Okey? Okey. Lemon nak tanya soalan yang sensitif. Dah? Ni nak ceritalah. 2 bulan berapa ya? Saya ingat tahun lepas lah tapi tak ingat bulan berapa. Masa tu saya kat Perlis lah. Ada seorang pegawai ni call.